Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Yang dihormati dan dikasihi para pencinta ilmu yang sama-sama mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita rahmat dan hidayahnya untuk kita terus menuntut ilmu walau dalam keadaan apa sekalipun. Jadi lebih-lebih lagi kita mengucapkanlah jutaan terima kasih kepada pihak pentadbir Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan yang memberi ruang dalam akaun Facebook mereka, Facebook Surau Bandar Seremban Selatan, untuk kita mengimarahkan atau kita memeriahkan majlis ilmu walaupun secara online. Dan insya-Allah kali ini kita masih lagi berkongsi sedikit sebanyak dengan apa-apa yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lain di dalam kitab Syairul Salikin juzuk yang ketiga. Masih lagi berkaitan dengan atur cara untuk kita memperbaiki akhlak dan peribadi kanak-kanak. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi kita punya perkongsian berkaitan tajuk memperbaiki peribadi, akhlak dan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian daripada ia, mana selepas ia mendatangkan ayat ini ayat qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini peliharalah, kamu peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada azab neraka. Jadi ayat surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Jadi lepas Imam Ghazali membawa ayat tersebut, jadi Imam Ghazali mengatakan wa mahma kanal abu yasunuhu an narid dunya fa an yasunahu anin naril akhirah aula wa siyanatuhu bi an yu'addibahu wa yu'azzibahu wa yu'allimahu mahasinal akhlaq wa yahfadhahu minal qurana isu. Maksudnya, dan manakala ada bapanya itu memeliharakan ia bapa akan anaknya itu daripada api di dalam dunia, maka bahawa sayugianya ia bapa tadi memeliharakan akan anaknya itu daripada api neraka di dalam akhirat. Iaitu api neraka di akhirat itu terlebih aula, yakni terlebih utama baginya, bagi bapa tadi memelihara anak dia, dan adalah memeliharakan akan anaknya itu daripada api neraka itu, iaitu dengan bahawa mengajar ia bagi anaknya itu dengan adab yang baik dan menyucikan ia bapa akan dia ni, akan anaknya daripada segala perangai yang jahat, dan mengajar ia akan dia akan anak tadi
dengan kelakuan yang baik dan dengan perangai yang kebajikan, dan memeliharakan ia bapa akan anaknya daripada bersahabat dengan orang yang jahat perangainya. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lepas dia membawa ayat Quran ni kan, berkaitan dengan Allah Ta'ala perintah kita menjaga diri kita dan keluarga kita daripada azab neraka. Jadi dia berbuat perumpamaan. Perumpamaannya, seorang bapa tentulah dia nak menyelamatkan anaknya daripada masuk api dunia, terbakar dengan api dunia. Itu fitrah begitu. Tetapi sedangkan api akhirat lebih lagi lah, lebih dahsyat lagi. Jadi api akhirat tu lebih patut, lebih aula. Bukan makna menolakkan kebinasaan di dunia, tapi kebinasaan akhirat tu lebih patutlah bagi seorang bapa memelihara anaknya daripada dicampakkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Jadi macam manakah caranya seorang bapa untuk memelihara, mengawal anaknya daripada dicampak dalam neraka? Jadi pertama, perlulah bapa tadi mengajar anaknya dengan adab yang baik, adab seorang Muslim. Yang kedua, dengan cara dia membersihkan anaknya daripada sifat-sifat yang kejahatan. Ya tak? Yang ketiga, dia kena mengajar anaknya dengan PL perangai yang baik-baik lah. Adab yang baik-baik, akhlak yang baik, sopan santun lah bahasa Melayu lah. Dan seterusnya, dia kena memelihara anaknya daripada berkawan, bersahabat dengan orang yang jahat akhlak. Kan, kalau kita tengok mana ibu bapa ni sesekali dia kena buat spot check lah. Anak-anak dia punya apa yang dibuat, siapa kawan dia, kawan dengan siapa. Dia kena tahu anak dia tu kawan dengan siapa. Kan, dia friend dengan siapa dalam Facebook, dalam apa ni, Instagram dan sebagainya lah. Itu perlu supaya anaknya tidak terpengaruh dengan sahabat yang tak baik. Sebab manusia ni dia mengikut sahabatnya. Al-mar'u ala dini khalili. Rasulullah SAW beritahu, al-mar'u, seseorang itu, ala dini, di atas agama, khalilihi, sahabat, apa tu, kawan rapatnya. Jadi kalau baiklah agama kawan rapatnya, baiklah agama orang tadi. Kalau rosak agama kawannya, sahabatnya, rosaklah agama dia. Kawan orang tak semayang, tak semayang lah dia. Kawan dengan orang yang suka pikat burung, pikat burung lah dia. Dan seumpamanya. Kan? Jadi perlu dipastikan dia bersahabat, berkawan dengan siapa. Itu tanggungjawab ibu bapa lah, lebih-lebih bapa lah. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yu'awwiduhu at-tana'uma wala yuhabbibu ilahi az-zinata wa asbabar rafahiyati fayudayyi'u umurahu fi talabiha idza kabura wa yahliku halakal abad. Artinya, sayugianya, sepatutnya bagi bapa itu bahawa jangan membiasakan ia akan anaknya dengan bersedap-sedap, dan jangan membiasakan akan dia itu berperhiasan, dan jangan membiasakan akan dia itu akan sebab-sebab yang membawa bersuka-suka, dan yang bersenang-senang, dan yang bersedap-sedap. Maka adalah demikian itu menghilangkan ia, menghabiskan ia, anak tadi, akan umurnya di dalam menuntut akan yang demikian itu, akan kesedapan itu apabila ia besar. Dan jadilah ia dengan sebab yang demikian itu binasa selama-lamanya. Jadi kata Imam Ghazali lagi, janganlah dibiasakan anak itu dengan kemewahan hidup, dengan berpoya-poya, nak glamour, nak memakai barang yang ada branded sahaja. Gitulah sekarang ni. Kan?
kan? Biarkan dia berseronok, hori-hori sana, hori sini, kan? Yang dilarang dalam syariat lah. Kan? Maknanya nak pakai barang branded, tak, kalau barang tak branded dia tak nak pakai. Kan? Buat rambut anak panjang, ada lelaki kan buat macam ekor pula, macam rambut jin dah. Itu semualah tu. Kan biasa anak tu bawa tengok konsert melalai-lalaikan dan sebagainya. Kan? Jadi perkara tersebut dah biasa anak tu berseronok-seronok, bersedap-sedap, bermewah-mewah, nak pakai barang yang branded, nak makan makanan yang sedap-sedap sahaja, kan? Kalau makan ikan masin goreng tak nak, kan? Nak makan yang sedap sajalah. Bukan suruh makan barang tak sedap. Maksudnya jangan dibiasakan nak makan benda yang mewah-mewah, nak hidup bermewah-mewah, berseronok-seronok. Sebab nanti anak tu bila besar, dia akan habiskan masa dia untuk berpoya-poya. Dapat duit dia berpoya, dapat pangkat dia akan berpoya-poya. Kalau dia tak dapat nak berpoya-poya, dia akan cari jalan sehingga kan sanggup pecah amanah, sanggup makan rasuah, sanggup bagi rasuah, sanggup mencuri, sanggup menipu. Jadi rosaklah. Belajar tak pandai, kerja malas, kan? Kerja malas tapi nak hidup senang. Jadi rosak. Ataupun bila dia dah ada harta yang banyak, dia akan guna harta dia untuk berpoya-poya saja. Dia tak fikir orang fakir ke, orang miskin ke, dan tak ada kebajikan lah hidup dia nanti. Jadi bahaya. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bal yanbaghi an yuraqibahu min awwali amri fala yasta'milu fi hadanatihi wa irdaihi illa imra'atan salihatan mutadaninatan ta'kulul halal fa innal labana al-hasila minal halal fihi al-barakah wal labanu al-hasilu minal haram la barakata fihi. Artinya, tetapi sayugianya bagi bapa itu bahawa meneliti. Ia bapa dia kena teliti akan anaknya itu daripada permulaan kejadiannya itu. Dia start anak tu lahir lagi, ya, dia dah kena teliti dah. Maka jangan ia menyuruh di dalam memeliharakan kanak-kanak itu melainkan perempuan yang solehah. Dan jangan disuruh menyusui akan kanak-kanak itu melainkan perempuan yang solehah, yang mempunyai agama, yang memakan ia perempuan yang agama tadi akan harta yang halal. Maka bahawasanya air susu yang hasil daripada memakan yang halal itu, di dalamnya barakah bagi kanak-kanak itu. Dan air susu yang hasil daripada memakan yang haram, tiada baginya barakah di dalamnya itu. Kerana perangai kanak-kanak itu, ghalibnya kebiasaannya mengikut ia akan orang yang memeliharakan akan dia itu. Dan mengikut bagi air susu perempuan yang menyusui akan dia itu. Jadi pada awal kan, jadi mungkinlah bukan adat kita. Kan? Mungkin adat dia orang lah, adat orang Arab, adat orang Parsi dulu. Jadi kebiasaan mereka tu macam Nabi kita Muhammad SAW, dia disusukan oleh ibu susu. Di samping menyusukan ibu je, maka dihantar pula menyusu pada orang lain. Mungkinlah dia orang dulu tu kahwin muda kan, kahwin umur 13, 12, 14. Jadi susu tak banyak. Adat mereka orang dulu kan kahwin awal, susu mungkin tak banyak. Jadi hantarlah anak ni tadi menyusu kepada perempuan yang mungkin dah dewasa kan. Tapi kita tak buatlah adat ni, anak susuan ni bukan budaya kita lah. Okey, tapi tak apa, kita ulas juga. Jadi maknanya bila dia lahir, makna ibu bapa ni kena tengok dia nak serah anak ni dipelihara oleh siapa. Macam kita lah pengasuh lah.
Nak hantar kan, kadang kan bekerja, ibu bekerja, bapa bekerja, nak hantar anak tu kepada siapa? Letak kepada rumah orang yang macam mana nak jaga anak kita. Maka kita kena melihat perempuan itu solehah ke tak solehah, jaga semayang ke tak semayang ke, dia tahu ke halal haram kan, macam mana keadaan rumah orang tu. Sebab penting, sebab nanti budak tu terpengaruh dengan suasana rumah yang rosak, terpengaruh dengan perempuan yang tidak solehah. Lebih-lebih lagi kalau diberi susu, ibu susu tersebut memakan makanan yang haram. Sebab dalam makanan yang haram, susu yang haram, tidak ada barakah. Tapi kalau perempuan itu perempuan yang solehah, dia menyusukan anak kita, ini budaya dia orang lah. Dengan makanan dia makan yang halal, keluarlah susu yang barakah. Barakah ni yakni membawa baik. Bukan kita orang kita faham barakah ni kaya, mewah. Tak, barakah ni maknanya perkara tersebut membawa kita taat kepada Allah. Kekayaan ke, pangkat kita, rezeki kita, rumah tangga kita, dia bukan kira banyak ke sikit, dia kira bermakna kalau kita ada rezeki yang sedikit, tetapi rezeki yang sedikit itu membawa kita taat pada Allah, itu barakah. Kita ada rezeki yang banyak, mungkin kedudukan kita lebih baik, statusnya pemimpin ke apa, tapi pangkat kita itu tidak membawa kita sombong, tak lalai. Lagi kita ada pangkat, lagi kita berbakti kepada Allah, berbakti kepada masyarakat, itu barakah lah dalam pangkat tersebut. Tapi kalau hidup pun tak berapa cukup, kais pagi makan pagi, kais petang makan besok umpama, tapi hidup derhaka Allah, yang tu tak ada barakah. Barakah ni ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ada ilmu tersebut membawa kita takut pada Allah. Ilmu itu membawa kita berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada masyarakat. Kita tak gunakan ilmu untuk menipu orang. Mana itu ada barakah. Tapi kalau ada ilmu, tak kira ilmu apa pun, lebih-lebih kalau ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam agama ni, membawa kita jauh pada Allah kan. Kita gunakan ilmu itu untuk menyesatkan manusia, untuk mencari kesempatan, kemewahan, mana tidak ada barakah. Jadi barakah ni jangan kita faham bertambah harta, bertambah pangkat, itu tidak. Mana barakah ini bertambahnya kebaikan. Apakah kebaikan yang sebenar? Ini kebaikan itu menambahkan takwa, kebaikan itu menambahkan kita takut pada Allah, kebaikan itu membawa kita berkhidmat dengan manusia, kasih sayang, itu dah barakah. Jadi kalau air susu, makanan yang halal, kalau kita sekarang ni maknanya kita sebagai bapa, penjaga ni, kita memberi isteri kita, keluarga kita, anak kita dengan makanan yang halal, maka ada keberkatan lah dalam anak kita, keberkatan dalam susu yang isteri kita bagi kepada anak untuk kita minum. Ataupun kita menghantar anak kita di sekolah, kan, di sekolah tadika kan, tadika yang Islamik, itu ada kebaikan daripada hantar anak dia dengan tadika yang belajar kita berjoget, menyanyi, Allahu Rabbi. Jadi anak tu besok dah besar jadi artis. Tapi jangan main. Sekarang ni kalau kita kata artis tak betul, marah orang. Dia macam-macam lah. Tapi macam mana, dah memang Rasulullah cakap macam tu, akhir zaman dia jadi macam tu. Kan, dulu dah macam tu, dah panggil manusia ni, dia suka buat benda yang Allah murka. Jadi kalau ada orang bagi tahu benda dia tak betul, salah, haram, merosakkan akidah, merosakkan agama, dia menolak. Dia kata ini begini, yang tu kata tu menunjukkan tidak ada barakah dalam hidupnya, kerana menolak kebenaran. Jadi penting sangatlah, kalau kita ni yang belum berkahwin, kalau nak berkahwin, pastikan bakal pasangan tersebut orang yang beragama, yang berpegang kuat dengan agama, yang melakukan, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, suka beribadah, akhlaknya baik. Kan, bukan sekadar kita melihat hartanya. Rasulullah dah pesan, berkahwinlah dengan perempuan yang beragama. Mafhum hadis begitu. Okey. Kemudian sambung lagi.
Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ma'ma ra'a fihi makhajil al-tamyiz fayan bayi an yuhsina murakabatahu wa awwalu zalika zuhurul awail al-haya fa innahu idha kana yahtashimu wa yastahi yatruku ba'dal af'al falaysa dhalika illa li isyraki nuril aqli alaihi hatta yara ba'dal asya' alaihi qabihat wa mukhalifan lil ba'd fasara yastahi min syai'in duna syai'in wa hadhihi hidayatun min Allah ta'ala alaihi wa bisyaratun tadullu ala al-i'tidalil akhlaq wa safa'il qalbi wa huwa mubasysyarun bikamalil aqli inda bulugh fasabiyu al-mustahi la yanbaghi an yuhmala bal yusta'anu ala ta'dibihi bihayaihi wa tamyizihi. Maksudnya, dan manakala nyata atau jelas pada kanak-kanak itu kelihatan permulaan tamyiznya, maka sayugianya bagi bapa itu bahawa membaik ia akan menilik akan anaknya itu. Jadi permulaan tamyiz. Tamyiz ni kita panggil mumayyiz lah. Orang ada tamyiz makna pandai membezakan. Dia tahu mana makanan yang sedap, yang tak sedap. Dia tahu nak menyuci dirinya dengan sendiri, mandi dengan sendiri, memakai pakaian dengan sendiri. Sekitar umur 5-6 tahun lah. 5-6 tahun dah bermayyiz lah tu. Jadi bapak tu dah tengok anak tu dah umur 5 atau 6 tahun. Dia kena lebih mengambil berat, mengambil perhatian tentang tingkah laku anaknya itu. Maka pertama-tama demikian itu, iaitu nyata permulaan malu ia daripada sesuatu perbuatannya yang jahat. Jadi mula-mula sekali kata Imam Ghazali, yang kita nak tengok, adakah ada sifat malu dalam anak tersebut. Pertama-tama demikian itu, iaitu nyata jelas permulaan malu ia kanak-kanak tadi daripada sesuatu perbuatannya yang jahat. Maknanya kalau buat benda jahat, dia masa malu nak buat depan orang. Gitu itu makna tanda malu tu. Dia malu tak nak buat benda yang tak elok, tak senereh kata orang Negeri Sembilan. Tak senereh. Okey. Maka jika ada malu ia dan meninggalkan ia setengah daripada beberapa perbuatan kejahatan yang dimaluinya itu di hadapan orang banyak, maka tiada ada demikian itu melainkan kerana terbit nur akal itu atasnya, atas kanak-kanak tadi, hingga melihat ia akan setengah daripada sesuatu perbuatan yang keji-keji yang menyalahi bagi setengah pekerjaan yang baik itu, maka jadi malu ia daripada pekerjaan yang jahat itu. Dan tiada ia malu daripada pekerjaan yang baik itu. Jadi kalau budak tu ada malu, setengah benda-benda jahat, benda tak elok, dia malu depan orang. Malu nak buat depan orang. Malu nak buat benda-benda yang tak baik depan orang ramai. Jadi perkara tersebut benda yang baik. Mana ada alamat baik pada budak tu. Ada alamat tanda yang baik. Sebab benda itu terbit daripada nur akal. Mana akal dia baik, ada cahaya. Sebab dia melihat ada perkara-perkara yang keji, ada benda tak baik. Mungkinlah nak telanjang depan orang dia rasa malu, nak kencing depan orang dia rasa malu, kan? Itu ada tanda-tanda yang baik lah pada budak tersebut. Nak main-main dalam masjid, lompat-lompat dia rasa malu. Budak 7 tahun, 8 tahun kan, itu memayyiz lah tu. 9 tahun dia memayyiz lah. Dia ada rasa datang masjid, dia ada adabnya. Dia malu nak buat depan orang ramai. Kan? Tapi waktu tu dia belum ada ilmu lagi. Cuma dia setengah-setengah perkara lah. Dia tahu benda tak baik, depan orang dia tak buat. Dia rasa malu. Dan dia tak malu nak buat benda yang baik. Itu tanda ada nur akal yang dalam diri dia. Dan ini adalah hidayah daripada Allah Ta'ala kepadanya. Ini satu hidayah atau hadiah daripada Allah Ta'ala kepadanya. Hidayah atau hadiah lah. Dan iaitu alamat yang disukai, alamat yang baik, yang menunjukkan atas perangai yang adil, yang baik.
Ada adil, makna adil dia lawan fasik lah. Makna satu alamat menunjuk budak ni berperangai yang adil. Makna bukan orang yang fasik. Dan iaitu alamat yang menunjukkan akan suci hatinya daripada sifat yang kejahatan. Dan lagi sifat malu itu alamat yang disukai, yang menunjukkan kepada sempurna akalnya itu pada ketika ia baligh nanti. Jadi menunjukkan akal dia tu sempurna. Bila dia baligh, tentulah lebih lagi lah akalnya lebih baik. Maka adalah kanak-kanak yang pemalu itu jangan dibiarkan sekehendaknya itu. Tetapi sayugianya bagi bapaknya itu bahawa menolong ia akan anaknya yang pemalu atas mengajar akan dia dengan adab malunya itu yang muafakat akan syariat, dan mengajar akan dia bahawa membezakan antara malu tabiat dan malu syariat itu. Kerana malu syariat itu iaitu setengah daripada iman. Walaupun begitu, Imam Ghazali kata jangan dibiarkan anak itu terus malu yang secara begitu. Sebab perlu dipimpin, perlu dipantau, perlu dibimbing. Supaya walaupun sifat malu tu bagus dah, tetapi perlu dibimbing supaya anak itu faham manakah malu yang muafakat dengan syariat dan manakah malu yang jenis tabiat. Yang dikendaki malu yang muafakat dengan syariat. Itulah malu yang cabang iman. Kan malu tabiat ni malu kan, jatuh motor depan orang, malu, itu malu tabiat. Itu malu tabiat, kita berjalan tiba-tiba je kita terjatuh depan orang ramai. Itu malu tabiat. Tapi yang dikendaki anak ni kena beza mana malu tabiat dan malu syariat. Sebab Nabi SAW bersabda, Al-haya'u minal iman. Rawahu Muslim wa Tirmizi. Artinya, dan malu itu iaitu yang muafakat dengan hukum syariat dan muafakat dengan hukum tarekah itu iaitu setengah daripada iman yang sempurna. Di Nabi SAW beritahu, Al-haya'u minal iman. Malu itu daripada iman. Malu yang macam mana? Ulama tolong kupas. Malu yang muafakat dengan syariat. Malu yang muafakat dengan tarekah. Jadi itulah malu yang daripada iman. Malu yang ada kaitan dengan iman. Bukan malu tabiat. Malu tabiat ni semua orang mungkin ada. Semua orang ada tabiat. Tapi malu segi syariat, kadang orang malu. Nak masuk saf depan ni malu. Datang masuk saf depan ni malu, nampak warak pula aku kan, dia malu, duduk belakang. Itu malu tabiat, tak muafakat dengan syariat. Sebab dalam syariat menggalakkan bila kita datang ke masjid di awal, maka yang afdalnya kita teruslah masuk ke saf yang paling depan. Siapa datang awal, pergi saf depan. Pergi saf depan. Tapi kalau nak duduk belakang imam tu adalah orang yang khusus. Tapi asalkan saf depan. Tapi kita malu. Malu nak pergi depan. Duduk belakang. Malu tu dipanggil malu tabiat. Malu yang dicela. Sebab kita meninggalkan perkara yang afdal. Kadang-kadang kita nak pakai tasbih. Pakai tasbih kan. Orang malu nak keluar tasbih tak pakai. Malu. Itu malu tu. Malu tabiat. Tak muafakat dengan syariat. Sebab bila kita guna tasbih tu, kita mudah nak ingat Allah. Jadi itulah kena diajar. Malu nak semayang, malu nak pergi masjid, tak malu nak buat benda jahat. Yang tu tak lagi dah parah. Jadi itulah maknanya walaupun malu itu pada dasarnya dipuji. Sekiranya dia ada daripada kecil lagi waktu memayis, memang dipuji malu tersebut. Sebab ada kerana terbit daripada nur akal. Menunjukkan bila dia baligh, dia orang yang baik. Sebab malu tersebut menunjukkan dia sudah ada tanda-tanda orang yang adil. Mana orang yang baik, bukan orang yang fasik. Walaupun begitu, si bapa tadi kena pantau. Jangan biarkan anak dia, bapa ke, ibu ke, babang ke, jangan dibiarkan anak tu
malu yang tak bersesuaian. Nanti dia rosak pula. Jadi ini satu perkara yang jelas, jelas dalam diri kita, supaya kita sentiasa begitulah mengambil perhatian. Jadi kita berhenti takat ni dulu, insya-Allah nanti kita akan sambung pada sesi akan datang lagi berkaitan dengan atau cara untuk kita mendidik adab yang baik kepada anak-anak kita. Dan sebab ini anak ini satu amanah daripada Allah untuk kita. Allah letak jadi satu tanggungjawab, jadi fardu ain lah kepada ibu bapa atau penjaga mengetahui selok belok untuk mengajar adab yang baik kepada anak-anak. Begitulah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Saya mohon maaf kalau salah silap dalam penyampaian, terkasar bahasa atau tersentuh perkara-perkara yang tidak bersesuaian. Jadi segala kesalahan itu berpunca daripada kejahilan, daripada nafsu saya sendiri, dan segala kebaikan itu sudah tentulah daripada rahman Allah Ta'ala. Dan juga segala perkongsian kita yang baik itu adalah semata-mata rahmat Allah kepada kita dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, dengan keberkatan para wali Allah radhiyallahu anhum, dan juga dengan keberkatan para ulama rahimahullah ta'ala yang berkhidmat dengan agama secara jujur dan ikhlas, dan juga dengan keberkatan yang saya sanjungi almarhum tuan guru saya rahimahullah ta'ala, dan tok-tok guru saya, guru-guru yang mendidik saya, dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita semua, yang mana ibu ayah kita mendoakan, sentiasa mendoa kebaikan untuk kita. Jadi dengan doa-doa mereka lah kita menjadi dapat datang ke rumah Allah, dapat datang kuliah, dan mungkin kita akan dapat sedikit sebanyak kejayaan. Itu semestinya daripada doa ibu bapa kita juga, dan juga dengan keberkatan doa-doa orang Islam kepada kita kan. Lebih lagi kan dalam khutbah kan ada doa wajib menjadi rukun. Dalam khutbah khatib mendoakan kebaikan untuk umat Islam. Jadi kemungkinanlah doa-doa khatib di atas mimbar yang diaminkan oleh orang Islam di seluruh dunia. Jadi Allah terima doa tersebut, maka Allah Ta'ala cucuri rahmat kepada kita. Ini semuanya adalah semata-mata keberkatan mereka juga. Jadi kita mengharapkan keberkatan itu sentiasa mengalir dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi kita hadiahkanlah Fatihah kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa nashhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaih.